Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim inovasi SMK Mulung ingin membentangkan projek inovasi kami yang bertajuk pembuatan baja kompos. Pengenalan. Setelah mengetahui kesan penggunaan baja kimia terhadap keseimbangan ekosistem, maka kumpulan kami telah menjana idea untuk menghasilkan baja kompos yang menggunakan sisa bahan buangan yang mudah didapati di dapur. Sebagai contoh, sayur-sayuran, kulit buah-buahan, malah najis haiwan pun boleh digunakan. Baja kompos dapat dihasilkan selepas bahan organik mengalami proses pengkomposan dan terurai. Kami hanya perlu menambah air dan memastikan pengudaran yang sempurna dengan menggembur tanah secara berkala. Baja kompos yang kaya dengan nutrien dan mesra alam amat sesuai digunakan untuk menanam apa-apa jenis tanaman sahaja kerana tidak mengandungi bahan toksik. Pada era globalisasi ini, sektor pertanian telah menyediakan banyak peluang pekerjaan kepada rakyat di negara kita. Hasil tanaman di negara kita telah diekspor ke luar negara dan telah membawa kepada sumber pendapatan yang lumayan terhadap negara. Dalam hal ini, baja kimia lebih banyak digunakan oleh para petani secara besar-besaran untuk memastikan hasil tanaman mereka subur dan memudahkan urusan mereka. Hal ini akan membawa lebih banyak keburukan berbanding kebaikan terhadap keseimbangan ekosistem. Antaranya, penggunaan baja kimia berskala besar akan merosakkan tanah di negara kita dengan menjadikannya sebagai tanah beresid. Tanah beresid akan mengikat nutrien penting, mengurangkan penyerapan nutrien pokok dan meruntun pertumbuhan akar dan pokok. Selain itu, penggunaan baja kimia juga boleh menyumbang kepada pencemaran air bawah tanah dan sungai. Hal ini kerana terdapat sebahagian bahan kimia dalam baja kimia yang boleh larut dalam air dan mencemarkan air sungai tersebut. Baja organik adalah baja yang diperbuat daripada bahan organik, sama ada secara keseluruhannya atau sebahagian daripada baja tersebut. Ini termasuklah tulang binatang, rumpai laut, sisa makanan, najis binatang dan bahan-bahan yang berkaitan. Secara ringkasnya, apa jua bahan yang semula jadi dan mereput pada awalnya akan dikategorikan sebagai bahan organik. Akhir sekali, baja kompos adalah jimat dan mesra alam. Hal ini dikatakan demikian kerana kos baja kompos adalah lebih murah daripada baja kimia kerana komponen baja kompos adalah lebih mudah untuk didapatkan. Kos yang digunakan untuk membuat baja kompos adalah sangat sedikit kerana ianya hanya diambil kira untuk menyediakan kas ataupun berbanding pula dengan baja kimia yang perlu dibeli dengan harga yang tinggi yang dijual di pasaran, di mana setiap pek yang dibeli hanya boleh digunakan untuk jangka masa yang singkat. Hal ini bukan sahaja dapat menjimatkan kos, malahan juga menyumbang kepada pemeliharaan alam sekitar. Cara-cara menghasilkan baja organik ataupun baja kompos. Yang pertama, menyediakan tempat pengomposan terlebih dahulu sama ada ingin diproses di dalam lubang ataupun di dalam tanah bergantung pada pilihan anda. Yang kedua, menyediakan bahan pengomposan seperti sisa tanaman, buah-buahan dan ternakan dicampurkan sekali sekurang-kurangnya 1 kilogram dan digaulkan bersama dengan 150 gram tanah hitam menjadi sebuah timbunan. Kemudian, siram timbunan tadi dengan air sebanyak 1 liter. Ulang langkah-langkah tadi sebanyak 3 hingga 4 kali untuk mendapatkan kuantiti kompos yang lebih banyak. Dengan menggunakan pancang kayu, tancapkan kayu tersebut di tengah timbunan. Ini bertujuan untuk mengenal pasti aktiviti proses penguraian yang berlaku di dalam timbunan tersebut. Sekiranya di dalam timbunan tersebut terasa kepanasan, ini bermakna proses penguraian telah pun berlaku. Jika pancang kayu berada dalam keadaan yang kering, siram lagi air bagi menambah kelembapannya. Gemburkan dan menterbalikkan timbunan tadi berulang-ulang kali menggunakan pencakar sehingga sebati. Lakukan setiap 3 hingga 4 minggu sekali sehingga media kompos menjadi rekud.
biarkan selama 2 hingga 3 bulan sehingga proses tersebut selesai. Setelah proses penguraian telah berlaku sebanyak 60%, adalah sangat digalakkan untuk menutup kompos tersebut menggunakan plastik supaya tidak ditimpa hujan. Ini bertujuan untuk mengelakkan nutrien yang terkandung dalam kompos tersebut tidak dilarut lesapkan oleh hujan. Secara kesimpulannya, baja kompos ialah baja yang dihasilkan daripada benda hidup atau bahan mineral dan mestilah boleh wujud secara semula jadi dalam alam kita. Baja kimia juga dikenali sebagai baja sebatian atau baja sintetik yang mengandungi bahan-bahan kimia tidak organik atau galian-galian. Baja kompos tidak akan membakar atau memusnahkan tanaman. Baja bukan organik atau baja kimia yang digunakan secara berlebihan akan mendatangkan kerosakan dan kemusnahan kepada tumbuhan tersebut. Ianya tidak akan berlaku pada baja kompos kerana ianya akan melepaskan nutrien ke dalam tanah secara perlahan-lahan dan tidak akan berlebihan. Selain itu, baja kompos akan membekalkan tanah yang lebih subur iaitu pada pH 6 hingga 7. Hal ini dapat mencegah daripada serangan penyakit dan serangga-serangga. Sebaliknya, baja kimia yang digunakan secara berlebihan akan membekalkan tanah yang lebih berasid dan mudah terkena serangan penyakit dan serangga-serangga. Seterusnya, baja kompos adalah bebas daripada toksik dan tidak akan mempengaruhi kesuburan dan struktur tanah. Baja kimia akan mempengaruhi kesuburan dan struktur tanah dan mengganggu pembesaran tumbuhan tersebut. Akhir sekali, kita dapat membuat rumusan bahawa baja kompos memberikan kesan yang bagus terhadap kebun kita. Kami berharap agar pembuatan baja kompos ini dapat menyumbang kepada pemeliharaan alam sekitar. Sekian, terima kasih.